Kalau kita lihat dari sudut masyarakat sekarang, tahu tak mereka tentang OCD ni? Tak. Ha? Ramai orang yang masih ingat OCD ni ialah personality traits tu. Itu memang common belief dalam masyarakat kita yang kalau dia pembersih sikit, sorry I OCD. Kalau dia kemas sikit, oh sorry I OCD. So, benda ni dia tak adil kepada mereka yang betul-betul ada diagnosis tu tau. Hello, welcome to Sembang Tepi Kak G, talk show susulan dari #PM Tepi Kak G di gempak.com. Korang mesti tertanya-tanya kan, nak sembang apa kat tepi ni? Sebenarnya kita akan berborak tentang perkara yang begitu dekat dengan kehidupan kita tapi jarang orang nak buka cerita, iaitu berkenaan kesihatan mental dan juga psikologi. Sebab tu di studio kita ada psikologis klinikal Encik Akif Basri yang akan bersama-sama dengan kita untuk membincangkan isu-isu berkaitan kesihatan mental. Dan hari ini juga, berseri-seri lah set Kak G ni hari ni. Sebab kita ada seorang pelakon yang sedang meningkat naik. Cuba bagi suara sikit. Hello Kak G, thank you so much for having me today. Bagi sikit. Ya, itu dia Dini Syatsman. Yes. Dalam episod hari ini, kami akan dengarkan luahan hati netizen yang risau dirinya mengalami OCD. Hai Kak G, saya rasa saya ada masalah OCD. Buat apa-apa je mesti buat banyak kali sampai saya rasa stres dan saya rasa penat sangat. Kalau ambil wudu, ada je rasa macam tak kena sedangkan saya dah ambil betul-betul dan sampai ulang-ulang banyak kali. Kalau lepas pergi toilet, saya mesti akan cek banyak kali saya dah pump ke belum atau dah tutup ke belum paip. Kalau saya mengemas, saya suka susun ikut susunan yang bagi saya kemas. Tapi kalau ada orang letak kat tempat lain, saya rasa tak kemas. Walaupun hanya letak satu barang je kat tempat lain. Adakah saya mengalami OCD? Terima kasih kepada Zaza yang sudi berkongsi kisah anda dengan kami. Encik Akif, saya nak tanya, OCD ini adalah satu perasaan was-was. Sebab benda yang dia rasa bimbang, betul tak betul, dan jadi dia akan berulang-ulang buat benda tu. Was-was tu mungkin salah satu ciri dalam OCD. Tetapi OCD itu sendiri sebenarnya lebih teruk daripada sekadar was-was yang biasa. Okay? So OCD ni ada 3 huruf kan. O ialah obsesif. Obsesif bermaksud pemikiran yang berulang-ulang. Okay? C ialah kompulsif. Maknanya tingkah laku yang berulang-ulang yang menurut apa yang pemikiran obsesif tadi katakan. Okay? Dan D adalah disorder, iaitu kecelaruan. Maksudnya dia satu penyakit. So OCD ini adalah satu pemikiran berulang-ulang dituruti dengan tingkah laku atau kompulsif yang berulang-ulang dan dia sangat mengganggu orang yang menghidapnya sehingga dia terganggu dia punya kerja, dia punya kehidupan, bukan setakat terganggu diri dia tetapi juga mungkin terganggu orang lain. Faham. So it's worse than just being worried about something. You rasa the compulsion untuk buat benda tu banyak-banyak kali supaya you rasa better about the situation. Kan selalu orang ingat OCD ni macam kita perfectionist kan, kita suka kemas, kita suka bersih. Itu sebenarnya kita panggil obsessive compulsive personality traits. Maksudnya dia ciri-ciri personality yang mana dia tak ada masalah pun kalau benda tu dia tak mengganggu kehidupan dia kan. Sebab apa kalau Kak G lah kan, kalau worry tak worry kadang-kadang biar je lah. Sebab kalau maknanya kalau orang yang ada OCD, dia tak boleh biar. Yes. Dia tak boleh biar. Betul. Dan dia kena buat. Yes. Dan akan lagi dan lagi dan lagi. Okay. So what I want to know is, Akif cakap there is the obsessive personality traits and then the disorder. The two things berbeza lah kan. Sebab growing up, dari kecil saya selalu rasa mak saya ada OCD. Cuma saya sendiri tak faham sangat. So my mum dia selalu suka benda dalam rumah perfect. Macam dia punya karpet kat lantai, dia ada macam bulu-bulu ni kan. Dia akan macam susun elok-elok. Pokok-pokok kat rumah dia, setiap pagi dia akan lap dengan kain supaya tak ada habuk. Itu
personality trait. Betul. Obsessive personality traits. Bukan Obsessive OCD. compulsive personality traits. Faham. Okay. So maksudnya memang ada beza lah di sini di antara orang yang betul-betul OCD dengan perfectionist ataupun orang yang mementingkan kebersihan. Kalau dalam kes Zaza ni, macam mana nak mengenal pasti? Adakah kalau Encik Akif dengar daripada luahan hati dia tu, adakah dia ada OCD? Daripada jumpa dia punya psychiatrist. kisah yang pendek singkat itu, kita nampak adalah beberapa ciri-ciri obsessive thoughts itu. Dan juga dituruti dengan compulsive behaviour. Macam dia cerita sampai dia nak ambil uduk kan, sampai basah lencun, sampai dia pun stres. Stres tu satu perkataan yang penting. Sebab antara perbezaan utama adalah orang yang ada OCD ni, dia stres dan dia anxious. Dan dia tak suka pemikiran yang dia kena buat ulang-ulang tu. Tak suka tu kita panggil ego dystonic. Kalau dalam bahasa sains lah. Okay? Tapi kalau kita suka, maknanya kita suka bersih. Kita suka kemas. Kita suka teratur. Kita suka perfection. Itu ego syntonic. Which is tak ada masalah pun. Oh, so it falls upon whether you suka ada those feelings ke you tak suka. Yeah, Kalau benda dia tu, mengganggu yes. ke tak mengganggu. Yes. Faham? Umur berapa kita boleh kenal pasti seseorang itu menghidapi OCD? Dia Dari usia daripada berapa? remaja lagi sebenarnya kita dah boleh perasan. Kalau OCD, kalau benda tu sangat-sangat severe, memang kita dah boleh perasan lah. Tetapi kalau yang personality traits tadi tu, dia mesti above 18 baru kita boleh kata tu betul-betul personality dia. Oh, macam tu pula. Maknanya kita yang berada di luar sana, don't simply use the term. OCD. Because OCD adalah satu benda yang diagnostik terhadap satu-satu situasi kepada kesihatan mental seseorang. Okey, kalau Dini, how about you? Kecil dulu, as a kid growing up, bawah umur 18, I rasa benda tu macam, as a kid lah, mengganggu lah. Kita nak duduk atas sofa, dia tak bagi sebab dia dah susun cushion elok-elok. So kita duduk je atas karpet, atas lantai kan. Ke kita nak letak cawan atas meja, dia akan marah sebab tak letak coaster. Sebenarnya macam tu. So as a kid growing up, saya rasa macam, kenapa mau macam ni kan? Saya pergi kat rumah kawan saya, diorang relax je, tak kisah kotor semua tu. Tapi lepas 18, when I moved to Canada to study in university, I was living by myself. And then baru I start noticing yang I actually ikut my mom punya behaviour without realising. Saya sampai level kalau saya masak kan dalam rumah, sebelum saya makan saya akan cuci semua periuk, pinggan semua. Kecuali pinggan yang saya nak makan lah. Okay. Kalau tak, saya tak boleh makan dengan rasa tenang. Saya kena cuci dapur tu, kena cuci dulu baru saya akan duduk makan. Tanpa disedari. Sedari. But over time, when macam kawan saya tegur saya, baru saya perasan, oh, betul juga. I grown up to be like my mom. Exactly. Tapi macam Encik Akif cakap, itu is more towards, bukan OCD, itu apa? Personality traits. Tapi talking about OCD itself, and correct me if I'm wrong, tapi dia ada macam subcategories of OCD kan? Yes. So I was reading up on it and I've never been clinically diagnosed as OCD. Tapi one of them is, betul, I have the obsessive thoughts and then I have the feeling of I have to do it to make it feel better. Oh, okay. Dia mengganggu life tak? Untuk saya tak, tapi bila saya keluar dengan siapa-siapa, my mom ke, my family ke, kawan ke, diorang akan macam, dah lock kan? Saya pun nampak lock. So mungkin itu stop or macam I waste time lah. Sebenarnya kalau Kak Ji dengar, dia macam ada di antara dilema tu, being perfectionist dan mungkin ada sikit-sikit lah being anxious lah maknanya kan, maknanya you nak benda terlalu perfect macam tu. Kalau dari segi pekerjaan, adakah dia mengganggu? Saya rasa ada. Cuma sekarang ni bila saya as an actor selalu on set, bila jumpa dengan katalah there's pelakon lain extra ke supporting roles ke apa-apa ke orang yang kat set, kalau kita kat set kita akan salamkan selalu. Bila lepas kita salam, kita selalu akan sembang dengan orang tu dulu kan, a few words, tapi I kadang-kadang susah nak fokus sebab saya fikir nak pergi basuh tangan secepat mungkin. So saya nak dengar orang tu sembang, saya macam
resah. resah, tak rasa selesa sebab nak pergi basuh tangan. Watak saya adalah, macam sekarang ni saya tengah shooting drama, watak saya adalah something. I should not worry about benda kotor-kotor ke apa. So Hygienic, being something hygienic or kan. not. So bila ada scene macam tepi jalan, I kena duduk atas lantai semua, I susah nak masuk karakter I. So it's a fight between me trying to become an actor, tapi Dini, myself, I'm fighting macam tak selesa, sangat-sangat mengganggu Kalau saya punya. tak pergi cuci tangan tu semua kan, apa yang bermain dalam fikiran? Saya akan, dia ganggu sebab saya takkan pegang apa-apa kat badan saya. Tangan saya nak pegang rambut, so bila saya berlakon dia jadi macam tak natural sangat sebab tak boleh nak buat macam ni, nak ni kan, acting kita nak natural movement kan, so dia mengganggu dari segi tu. Macam yang Dini cerita tadi tu, dia mungkin mengganggu kefungsian sendiri kan, dari sudut pekerjaan sebelum nak tidur sebagainya. Tapi sebagai contoh, kita ada pasangan, kita ada housemate kan. Mungkin juga apabila kita nak benda tu semua teratur, kita nak semua benda in order macam yang standard yang kita letakkan. Bila orang lain tak penuhi, mungkin kita nak marah dia, atau kita mungkin tak selesa. So bila kita kata mengganggu kefungsian tu, mungkin bukan saja pada diri sendiri, tapi juga orang terdekat kita. Dia somehow vibes ni bukan sahaja kita rasakan, tetapi orang-orang di sekeliling kita akan mendapat tempias yang sama. Kalau Dini tak selesa, Kak Ji rasa orang di sekeliling juga akan ada rasa tu. Kalau bercinta, macam mana dalam memilih kriteria dalam memilih cinta? Jana is a person yang dia Okey, I tak sebut nama tak dia sebut, siapa. tak apa, saya sebut. Dia sebut sendiri. Jana memang suka makan kan. Okay, dia suka makan, kat mana-mana pun dia akan makan. Dia tak kisah. Dia tak kisah sebab dia pun selalu shooting, so dia dah biasa makan dalam kereta. So bila we are together and we're going anywhere, dia nak makan dalam kereta, saya takkan bagi. Bergaduh lah mula-mula tu. Bergaduh juga. Okey. Kadang-kadang dia akan makan juga. Dia akan makan je. Dia senyap. Tak, dia makan depan saya. Jana tu kan kisah sangat kan. So benda tu dia macam that's when macam nak gaduh, tapi kita tahu benda kecil. Faham tak? Tapi untuk kita benda tu besar. Dia rasa benda tu kecil. So it's the misunderstanding yang akan buat gaduh tu boleh jadi. Sometimes dalam hidup kita ni ada benda yang kita takutkan. Tapi kalau kita expose dengan benda yang kita takutkan, kita akan jadi lebih berani. Dan saya rasa Jana banyak exposekan you dengan your fear tau. Contohnya you takut kereta kotor lah, kereta apalah kan. Okay, maknanya Jana adalah medium yang baik untuk meneutralkan karakter pada Dini. Hakim rasa macam mana? Mungkin boleh jadi membantu, mungkin boleh jadi juga menambah stres. Alamak. Dia tengok kepada keadaan dan situasi kot. So benda tu perlu dibincangkan sebagai satu medium terapi. Takut-takut dia jadi lagi teruk. So dia boleh work both ways jugalah. Betul juga macam Kak Ji cakap, when I'm by myself, kita tak perasan benda tu sangat. Sebab bila kita ada masalah tu, katalah macam kita nak check kereta tu dah lock ke belum, nak basuh tangan sampai 3 kali, tak ada dengan orang lain, so dia tak kita tak perasan benda tu. Sebab kita buat je, it's what we want. Tapi bila kita dengan someone else yang is close to us, diorang yang akan tegur kita benda tu, baru kita macam oh betul juga. Saya rasa dia memerlukan macam sacrifice dua-dua belah pihak juga kot. Dua-dua kena empathy. Macam Dini tadi, dia ada empathy terhadap Jana. Bila dia lapar, kita bagi je lah kan. Walaupun dalam hati tu risau, tapi bagi je lah. Mungkin juga bagi Jana, dia kena ada empathy juga. Bila dia tak lapar sangat, tak payahlah kan. So dia mesti ada macam persefahaman, compromise. So I think that would be the key untuk the relationship would work. Pemahaman kita tentang seseorang tu, bila kita cintakan dia, sayangkan dia, itu akan membuatkan kita lebih memahami. Sebab tu kita sekarang ni, Dini, kita nak create awareness. Yes. So maksudnya bila dah ada awareness seperti ini, bila kita sebut tentang OCD dan tentang being perfectionist, is totally two different thing but related towards each other. So jadi orang tak adalah cepat diagnose orang lain, dan diorang pun akan mudah beradaptasi kan. Okey, dan sebenarnya Kak Ji nak tanya, kalau kita lihat dari sudut masyarakat sekarang, tahu tak mereka tentang OCD ni? Tak. Ha? Ramai orang yang masih ingat
OCD ni ialah personality traits tu. Ah. Itu memang common belief dalam Okay. masyarakat kita yang kalau dia pembersih sikit, sorry I OCD. Kalau dia kemas sikit, oh sorry I OCD. So, benda ni dia tak adil kepada mereka yang betul-betul ada diagnosis tu tau. Dia rasa orang yang ada diagnosis tu dia rasa macam the term OCD tu digunakan terlalu mudah dan sewenang-wenangnya. So I think pentinglah kita buat show untuk awareness macam ni to create an understanding of the differences lah. Ya. Orang yang ada OCD ni dia benda tu mengganggu dia tak suka Faham. ada benda tu. Jadi sebenarnya penting juga untuk public figure kalau kita lihat untuk memberikan awareness, maknanya perlu lebih tepat kan. Jadi macam mana jurang yang lebih mudah untuk dilihat, Akif, antara OCD dan juga menjadi seorang yang yang kemas, yang bersih, yang nak everything in order, being perfectionist. Dia memang ada pertindanan. Itu kita tak boleh nafikan. Orang yang ada OCD mungkin juga dia boleh ada ciri-ciri perfectionist, kekemasan. Dan sebenarnya dulu dalam buku diagnosis doktor-doktor ni memang dia satu benda yang sama. Tapi sekarang dia benda yang berbeza setelah kajian-kajian baru Lebih menemui. mendalam. So sebab tu mungkin kekeliruan ini timbul yang merasakan benda tu sama. Beza dia still kenapa orang tak boleh bermudah-mudah self-diagnose adalah berbeza dari sudut benda tu dia jadi diagnosis bila dia mengganggu kehidupan seseorang tu. Kalau dia tak mengganggu tak apa. Faham. Kalau Katalah kita ada benda OCD tapi kita tak tahu, benda tu kalau kita tak pergi jumpa psychiatrist ke dapat therapy or anything, boleh tak OCD tu makin kurang ke by itself? Kalau mild ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Tetapi dalam banyak kes dia boleh jadi lagi teruk. So it's a high possibility dia jadi lagi teruk than dia berkurang dengan sendirinya. Tetapi tak mustahil. Tak mustahil. So if that's the case, apa yang kita boleh buat? Sebab kalau kita nak cerita tentang ubat, ianya dengan prescription dari doktor. Tapi kita tak nak cerita pasal ubat dulu. Tapi apakah terapi sendiri? Bagaimana untuk memberikan ketenangan dalam keadaan kita beradaptasi dengan nak everything to be perfect kan. So macam mana cara terapi sendirilah? Susah sebenarnya nak jawab soalan tu. Sebab terapi sendiri antara yang boleh kita lakukan lah. The very minimum adalah lifestyle kita kena sihat. Maksudnya tidur cukup, makanan sihat, minum banyak air kosong. Persekitaran sosial kita tak lebih put more pressure. In essence, apa saya nak bagi tahu adalah seboleh mungkin kita cuba mengurangkan diri kita daripada lebih stressful. Itu yang boleh kita buat sendiri. Tetapi tidak cukup untuk menghilangkan dia 100%. Faham, sebab OCD tu by itself brings upon anxiety and stress. So if kita punya lifestyle pun by itself, macam kita makan tak sihat ke, tak cukup tidur ke, banyak kerja, it's a different kind of stress. The two stress kumpul lagi, it becomes worse. It feeds each other. So we try to reduce as much as possible the stress in order to help it. So maknanya untuk Zaza ni jangan takut, jangan malu. Kalau rasa tidak cukup dengan apa yang kami kongsikan pada hari ini, terus saja melangkah keluar mencari pertolongan daripada psikologis yang terlatih di Malaysia ni untuk membantu dia lah. Sesiapa yang menghadapi problem ini, struggle dalam being OCD ataupun perfectionist, tidaklah sampai mengganggu tentang relationship dengan orang sekeliling. Tapi kalau mengikut severity, kalau dia mengganggu, anda tidak boleh berfungsi dengan baik, jangan tunggu lagi, reach out. So, Dini, any words that you want to share? I think from this conversation I had you guys, sangat-sangat membantu untuk saya. It helped me express myself in a way I never expressed to anyone else before. So the one thing I took from this was your happiness is your number one thing you should look out for. So we've said the two differences, the OC personality traits and the OCD. If you have the OC personality traits and you're okay with the way you're living, you suka benda perfect and you're happy, then you're good, you're perfect, as long as you're happy. Tapi as we discussed, if it
kalau setakat sampai level mengganggu hidupan you ke anyone else, don't be shy to get help and reach out. I think that's Yeah. important. Yeah. Ya. Akif, nak tambah? Rasanya Dini dah conclude dia very well lah. Sekali lagi saya mungkin boleh ulang balik. OCD ni bukan gila. So jangan takut, dia boleh dibantu dan boleh dirawat. Ya. Baik. Terima kasih Dini dan terima kasih Akif Basri. Baiklah. Kak Ji berharap mudah-mudahan episod kali ini yang berkenaan dengan OCD akan memberikan kefahaman kepada kita semua. Jangan memandai-mandai menggunakan terma ini sekiranya anda tidak tahu. Jangan suka-suka letakkan, oh dia ni OCD, oh dia tu OCD. Supaya anda akan lebih berempati dengan orang yang benar-benar mengalami OCD dan akan mencari jalan bagaimana untuk beradaptasi membantu mereka. Jadi sekiranya kalian ada permasalahan, boleh terus menghubungi kami di laman sosial Astro Gempak, Facebook, Instagram dan Twitter. Kak Ji akan sentiasa berada di sini untuk kalian semua. Okey? PM tepi je. Jumpa lagi Sembang Tepi Kak Ji. Bye.